Selamat pagi ya, kita bersama di ruang bicara yang kami bawakan kepada anda melalui kemudahan StreamYard di bernama TV. Dan kenapa sebenarnya ruang bicara ini disiarkan hari ini? Ini ialah kerana kita tahu bahawa esok merupakan satu detik yang cukup penting bila kita bercakap tentang Pilihan Raya Negeri Melaka. Dan sudah tentulah esok saya anggap penting kerana ianya merupakan proses penamaan calon, dan walaupun mungkin ramai sudah mengetahui calon-calon yang akan bertanding untuk merebut 28 kerusi Dewan Undangan Negeri Melaka kali ini, tetapi mungkin esok penentuan muktamad siapakah yang mungkin layak, ada juga yang mungkin pencalonannya yang ditolak dan sebagainya. Sebab itulah topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ini ialah PRN Melaka, siapa lawan siapa. Dan kita ada dua tetamu yang cukup hebat sebenarnya untuk bercakap tentang isu ini. Jadi kami ingin mengucapkan selamat datang semula kepada dua tetamu ini. Yang pertama ialah Dr. Muhammad Nazri Muhammad Noor yang merupakan Ketua Program Sains Politik di UKM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Dan kita juga akan mengalu-galukan sekali lagi tetamu yang pernah bersama kita juga sebenarnya. Jadi selamat datang semula kepada Encik Muhammad Al-Noor Fahmi Haridas Abdullah, iaitu penganalisis politik, dan beliau juga merupakan pensyarah kanan di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Melaka. Jadi Assalamualaikum Encik Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita panggil Anwar lah, senang ya, Anwar Fahmi. Lebih apa ni. Okey, ini satu topik macam saya katakanlah merupakan sesuatu yang cukup penting sebenarnya. Ianya sedang mendapat perhatian bukan sahaja di kalangan rakyat Melaka, tetapi bagi saya di seluruh negara sebenarnya. Masing-masing juga menunggu-nunggu siapakah ataupun apa yang akan berlaku nanti. Dan Pilihan Raya Negeri Melaka sebenarnya telah pun mencatatkan sejarah tersendiri apabila seramai 89 calon termasuk 2 ahli parlimen akan bertanding bagi merebut 28 kerusi Dewan Undangan Negeri pada 20 November nanti. Dan 2 ahli parlimen yang diangkat sebagai calon Pilihan Raya Negeri Melaka ialah Datuk Wira Mas Ermayanti Samsudin untuk Masjid Tanah dan Datuk Seri Syamsul Iskandar untuk Hang Tuah Jaya. Dan sesuatu yang menarik juga keadaan ini bertambah menarik dan juga panaslah apabila dianggarkan 23 kerusi DUN bakal menyaksikan pertembungan 3 penjuru, manakala 5 kerusi lagi akan berlaku perebutan sama ada 4 ataupun 5 penjuru antara gabungan parti-parti komponen Barisan Nasional ataupun BN, Perikatan Nasional PN, Pakatan Harapan PH dan juga Parti Pribumi Perkasa Malaysia ataupun PUTRA. Dan perkara ini sebenarnya berlaku apabila PN dan PH masing-masing telah pun mengumumkan untuk meletakkan calon di semua 28 kerusi Dewan Undangan Negeri, manakala Putra pula berhasrat bertanding di 5 kerusi Dewan Undangan Negeri. Baik, mungkin ada dan sesuai sebenarnya kalau kita mulakan dulu pandangan dan juga pendapat daripada saudara Anwar Fahmi sendiri, kerana dia duduk di Melaka, jadi dia tahulah situasi di Melaka sekarang ini. Jadi bagaimana reaksi rakyat Melaka ketika ini, terutamanya lebih 400,000 pengundi-pengundi, dikatakan lebih 400,000 pengundi-pengundi yang bakal membuang undi nanti. Jadi barangkali kita boleh berkongsi pandangan Anwar Fahmi dalam perkara ini. Silakan Anwar. Baik Tuan, yang pertama sekali bukan sahaja rakyat di akar umbi yang tidak sabar untuk menunggu apakah yang akan berlaku, khususnya mereka mahu memastikan supaya pilihan raya negeri Melaka berjalan dengan cukup tertib, profesional, dan semua pihak mengikuti SOP yang diarahkan oleh KKM, MKN dan pihak berkuasa. Dan ingatlah bahawa pilihan raya ini bukan diminta oleh rakyat tetapi datangnya daripada pergolakan percaturan politik di antara kepimpinan parti politik ataupun pemimpin politik di negeri Melaka itu sendiri. Jadi bagi saya
Dan antara isu yang saya melihat rata-rata masyarakat ataupun pengundi di negeri Melaka, mereka sebenarnya mahu menyelesaikan pergolakan politik ini dengan satu penyelesaian yang begitu mengikut proses perundangan, seperti manalah yang kita perlu atur. Apabila DUN negeri Melaka dibubarkan, maka kita tidak ada pilihan, by hook or by crook kita mesti melaksanakan pilihan raya, dan semua pihak sedang menanti dengan penuh berintegriti, bertanggungjawab untuk menunaikan tanggungjawab, khususnya pengundi Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, dan Portugis asli kalau Sabah Sarawak ada di Melaka, dan begitu juga para pemimpin di antara parti-parti BN, PN, seterusnya Pakatan Harapan, Putra, dan calon bebas. Begitulah keadaannya, Tuan. Okey, situasi yang dikatakan cukup menarik sebenarnya, Dr. Nazri, ya. Dan kita boleh menganggap bahawa ini merupakan sesuatu yang ialah dianggap luar biasa juga apa yang berlaku sebenarnya. Tetapi pandangan Dr. Nazri sendirilah rentak dan jalan cerita pilihan raya negeri Melaka kali ini. Ada BN memang kita jangkakan, PH juga di situ, PN juga di situ, tetapi masing-masing bertanding dengan menggunakan parti masing-masing. Tidak lagi ada gabungan, terutamanya BN dan juga PN itu sendiri pun dalam pilihan raya negeri kali ini masing-masing meletakkan calon-calon masing-masing. Jadi apakah Dr. Nazri melihat bahawa akan ada satu senario, satu cerita yang menarik sebenarnya dalam pilihan raya negeri Melaka kali ini, Doktor? Baik, terima kasih saudara moderator Cik Syakawi dan juga rakan panelis pada hari ini Anwar Fahmi. Sebagaimana yang dikatakan oleh saudara moderator tadi, luar biasa PRN pada kali ini. Memang dia bagi saya sesuatu yang pelik sebab PRU 2018 yang menangnya PH, tapi PH turun pada hari ini sebagai penyandang, kan? Dan dalam masa yang sama pula, walaupun BN turun sebagai penyandang, tapi tapi dijatuhkan pentadbiran semasa disebabkan aktiviti yang sama sebagaimana tahun lepas, iaitu masalah tempat parti, kan? Dan hal ini telah berlarutan beberapa kali sejak langkah Sheraton pada tahun lepas, yang paling terkini mungkin PRN di Sabah, dan akan datang menuju ke PRN Sarawak dan juga PRU yang ke-15. Kita melihat aktor ataupun pemain yang ada pada PRN Melaka pada hari ini, pada kali ini adalah pemain yang sama sebagaimana PRN di Sabah, tapi perbezaannya adalah ada dua. Pertama, kalau dibandingkan dengan PRN di Sabah pada September, kan, tahun lepas, ketika itu Bersatu masih lagi berkuasa sebagai driver, kan, sebagai pemandu di Putrajaya, kan. Tapi pada kali ini Bersatu dekat kursi belakang, kan, dekat backseat, kan, dengan izin. Dan atas sebab itu ada gabungan dalam gabungan di Sabah, kan, iaitu ada BN, ada PN, dan untuk merangkumkan pecahan dalam pakatan itu, maka ada gabungan yang direka barulah dinamakan sebagai gabungan rakyat Sabah, kan. Berbeza dengan situasi di Melaka apabila berlaku pertukaran pentadbiran, kan, pada bulan 8 baru-baru ni, di mana Datuk Seri Ismail Sabri diangkat sebagai PM yang ke-9, kan. Dan pada kali ini nampaknya di antara tiga penjuru lah, bukan lagi ada satu gabungan besar yang memayungi perpecahan di dalam Perikatan Nasional, Barisan Nasional sebagaimana di Sabah, dan nampaknya tiga penjuru di antara BN, PN dan juga PH lah, kan. Dan kali ini adalah satu medan untuk menguji pelbagai perkara lah, pelbagai player ataupun pemain-pemain baru, khasnya Bersatu, Putra mungkin, kan. Bersatu khasnya yang terpaksa berdiri dengan lebih mandiri berbanding dengan PRU 2018. Bersatu ada sokongan yang besar daripada Pakatan Harapan, membantu Bersatu memenangi 2 kursi pada ketika itu. Berbanding pula dengan PRN di Sabah, ada sokongan juga walaupun ada pertelingkahan bersama BN, di Sabah, sehingga mendapat kedudukan sebagai ketua menteri. Tapi pada kali ini Bersatu nak katakan bersendirian tak juga, kerana ada PAS, kan. Cuma masalah PAS pula tidak begitu popular, kan, di Pantai Barat dan khususnya di Melaka, kan. Jadi satu hal yang baiklah, kan, dalam menimbang kekuatan dan juga kemandirian parti masing-masing dalam suasana pandemik pada kali ini. Dan signifikannya, kalau boleh saya tambah sikit, adalah antaranya walaupun daripada segi kontra ataupun negatifnya, dia dilakukan ketika
pandemik masih lagi dalam keadaan yang sangat membimbangkan, tetapi sesuatu yang diperlukan kepada permainan yang tak sudah dan tak sudah-sudah, iaitu lompat parti, menukar pentadbiran 3 kali dalam masa 3 tahun, perlu dihentikan hal ini. Dan bagi saya pilihan raya mungkin antara jalan yang keluar, dan juga dia akan menjadi eksperimen kepada kita, kepada PRN Sarawak pada bulan depan ataupun bulan 1, dan juga pada PRU yang akan datang sebenarnya. Jadi signifikan PRN Melaka ni cukup tinggi sebenarnya untuk memahami Malaysia menjelang PRU yang ke-15. Ya. Okey, saya suka bila Dr. Nazri sebut tentang kerjasama di antara UMNO dan Bersatu. Barangkali Anwar Fahmi, sebagai seorang political analyst, sebagai seorang penganalisis politik sendiri, apakah anda melihat bahawa ini adalah sesuatu yang dijangkakan ataupun diramalkan akan berlaku sebenarnya? Bagi saya, kedudukan sekarang ni, kalau kita tengok bagaimanakah amalan demokrasi berparlimen itu ataupun kesuburan demokrasi berjalan di Malaysia ini, khususnya semua parti politik mempunyai pendirian, walaupun pada pencaturan ini bermula daripada kerajaan persekutuan, bermula daripada perpecahan di antara Tun Mahathir dan Tun Mahathir dan Datuk Seri Anwar, Pakatan Harapan 2018 mendapat mandat tetapi hilang mandat begitu saja kerana konsensus tidak dicapai, dan di mana Tan Sri Muhyiddin Yassin mengambil alih dan seterusnya mendapat mandat daripada Tuanku Sultan dan Istana. Kemudian kita melihat bagaimana rebahnya Tan Sri Muhyiddin Yassin, kemudiannya muncullah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan sekarang keadaan ini kita melihat bagaimana mereka pada asalnya mahu melihat konflik politik ini, di mana mereka tidak mahu memberikan ruang kepada Pakatan Harapan. Dan seterusnya kita melihat mereka mahu membentuk satu kerajaan yang disebut kerajaan Muafakat Nasional, kerajaan Perikatan Nasional, dan apa sahaja kerajaan Bumi Putra sekalipun. Tapi itu kita sebut amalan demokrasi yang subur. Tetapi kita berbalik kepada isu UMNO dan Bersatu Negeri Melaka. Kenapa? Mengapa? Dan bagaimana isu ini berlaku di Negeri Melaka? Kenapa Yang Berhormat Datuk Zaid Amidi mempunyai satu pendirian yang tegas, yang mana itulah dia sumpah keramat yang dibuat dalam majlis perhimpunan UMNO di PWTC. Presiden parti menyatakan beliau tidak akan hadirkan apa-apa hubungan dengan Bersatu. Tetapi bagi saya, kita perlu melihat pada satu skop yang berbeza. Kerana Malaysia ini kita mengamalkan pelbagai kaum, agama, kita mempunyai demografi, dan masyarakat kita seperti mana kita melihat dari segi politik matang Malaysia adalah Barisan Nasional 60 tahun memimpin Malaysia. Mereka menjaga semua kaum, tidak memberi fokus kepada kaum Melayu atau Islam atau Bumi Putra. Tapi apabila ada agenda begitu dibawa, dan ini lari daripada konsep Federal Constitution itu sendiri, dan mustahil berlaku dalam sistem di negara ini, kerana pengundi tidak akan mengundi hanya satu bangsa, satu kaum, seperti mana orang Melayu mengundi Melayu, kemudiannya orang Cina mengundi Cina, orang India mengundi India. Ini tidak akan berlaku dalam Malaysia. Mengapa saya menyatakan begitu? Kerana dalam pola kepimpinan ataupun dari segi melihat kepada pengundi kita mempunyai satu pendirian untuk mengundi semua pemimpin-pemimpin, kerana mereka memerlukan wakil rakyat, DUN dan Parlimen, khususnya DUN, yang sebenarnya membela nasib semua kaum. Apabila ada agenda di situ, kita mahu menyatukan satu kaum dan mentadbir kaum yang lain, saya rasa itu bukan satu acuan kepimpinan. Sebab itu saya melihat di Melaka, UMNO dan Bersatu sebenarnya, dan kita perlu ingat yang mana semua parti politik termasuk Barisan Nasional, UMNO, Perikatan Nasional, apa sahaja parti termasuk Putra, mereka mahu melihat Melaka menjadi medan pertaruhan untuk mereka melihat kekuatan, integriti, kebolehan pemimpin mereka. Sama ada UMNO boleh solo, Bersatu boleh menang dengan solo, Putra boleh menang dengan solo, dan apakah agenda kesatuan Pribumi Melayu, Kerajaan Perikatan Nasional atau apa bunyi sekalipun, Muafakat Nasional akan berjaya di negeri Melaka. Itu pertaruhan, dan mereka mahu melihat daripada Melaka isu ini akan dikembangkan kepada, kita melihat juga kepada pilihan raya akan datang, mungkin setahun daripada sekarang, PRU ke-15. Tetapi Melaka menjadi medan peperangan politik bagi pemimpin-pemimpin politik. Itulah yang kami gusarkan di sini, yang mana kita mahu melihat apa faedahnya kita bersatu antara kaum dan bangsa dan Melayu. Ini bukan budaya kita. Jadi saya melihat mana-mana negara di dunia mustahil apabila wujud satu kerajaan yang mana hanya menjaga satu kaum dan bangsa. Mana mungkin kita boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di dunia
dan di peringkat negara ini, khususnya Malaysia, apabila kita hanya mementingkan satu kaum. Ini tidak betul dan ini tidak pernah diperlakukan oleh UMNO Barisan Nasional 60 tahun lepas. Begitu juga Pakatan Harapan 2018. Mereka mempunyai satu parti yang lebih jelas, yang mana PKR, DAP, Amanah. Apapun bagi kita adalah kita mahu melihat kualiti kepimpinan wakil rakyat dan parlimen yang berintegriti, bukan korup, kleptokrat, mereka-mereka yang melakukan rasuah, mereka yang kompeten, berkarisma. Itu yang kita mahukan, bukan perkauman, bukan bangsa. Ya. Wow, bersemangat sekali Dr. Fahmi. Itu yang yang perlu kita hormati sebenarnya. Baik, Dr. Nazmi, saya petik daripada apa yang disebut oleh rakan kita Anwar Fahmi tadi, bahawa Melaka, pilihan raya negeri Melaka ini merupakan medan peperangan politik. Dan ada juga pandangan dan pendapat yang mengatakan bahawa kebimbangan juga timbul sebenarnya bila kita sebut sebagai medan peperangan politik. Apakah ianya bukan sahaja akan mengakibatkan berlaku di negeri Melaka sahaja, tetapi juga mungkin akan keputusan pilihan raya negeri Melaka nanti mungkin juga akan memberi impak ataupun kesan hubungan perikatan nasional itu di peringkat nasional. Ya, terima kasih. Memang hal di Melaka ni rumit. Ada banyak pandangan antaranya. Kan ada yang melihat Melaka ni mungkin rentetan kepada perjatuhan mungkin Perikatan Nasional kan selepas ditepikan pada bulan 8 kan. Kerana ada yang kaitkan Perikatan Nasional dengan Semangat 46 kan. Kerana berbanding dengan PH dan juga BN, parti-parti ini berakar umbi kan. Berbeza dengan Bersatu khasnya kan adalah parti yang baru, sangat mengharapkan pada PRU 2018 dengan PRN Sabah kepada sokongan daripada PH dan BN. Dan kali ini sebagaimana mukadimah saya sebelum ini, sangat mereka perlu berdiri sendiri, mandiri, cuma ada juga sokongan daripada PAS kan. Jadi daripada situ mungkin kita lihat nama Bersatu akan dapat juga sokongan dibantu oleh PAS. Dalam masa yang sama juga faktor calon personality, kerana mereka ini adalah contohnya macam Mas Riyati kan, adalah calon lama dalam BN. Jadi sebagaimana di Sabah juga, di mana ada beberapa tempat calon bebas pun menang kan, kerana sepanjang mereka menjadi ahli parlimen dan juga ADUN sebelum ini, mereka telah mempunyai jaringan dan sebagainya kan. Dan kerjasama itu pula kemudiannya diukur daripada keupayaan parti-parti kan dalam memberi sokongan, dalam berkompromi dan sebagainya kan. Jadi berbeza dengan PAS kan, kepada BN berbanding Bersatu kan. Walaupun PAS dengan BN berebut kursi yang sama kan, majoriti Melayu, tetapi PAS ada sokongan yang tersendiri kan. Jadi gabungan di antara kedua ni, katalah persaingan di antara Mufakat Nasional melawan PH pada hari ini, peluang sebenarnya kalau begitu di antara Mufakat Nasional dengan PH, saya rasa peluang lebih tinggi kepada Mufakat Nasional kan. Tapi disebabkan ada pecahan. Boleh saya tambah? Ya. Okey. Jadi sebenarnya saya melihat parti dominan, parti-parti yang dominan di Melaka adalah UMNO Barisan Nasional, kemudiannya kita ada Pakatan Harapan. Ini dua parti gergasi yang sebenarnya mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk memenangi hati rakyat. Kita tahu di mana Pakatan baru saja mereka kehilangan mandat dan rakyat atau pengundi mereka membara jiwa mereka dan mereka mempunyai dendam kesumat terhadap apa yang berlaku dalam pilihan raya ataupun dalam percaturan politik, rampasan kuasa dan sebagainya, lompat parti seperti mana yang doktor sebut. Tetapi kita melihat kepada PAS, daripada senario kita flashback kembali bagaimana apa yang berlaku dalam pilihan raya ke-14. Saya dapati PAS 24 kerusi mereka bertanding dan tak ada satu kerusi pun mereka menang. Dan ini menunjukkan bahawa PAS terpaksa berpaut kepada Perikatan Nasional. Dan ingatlah bahawa Perikatan Nasional bukan kerajaan yang diuji dalam pilihan raya. Mereka diwujudkan dalam satu konteks yang di mana kita melihat mereka antaranya bersatu bergabung antara kerajaan perpaduan atau kerajaan Perikatan Nasional. Dan inilah percaturan yang sebenar bagi Perikatan Nasional. Dan kita melihat sebenarnya Perikatan Nasional, bukan saya mahu merendahkan mereka, tetapi sebenarnya mereka masih baru mencari identiti dan kekuatannya belum ada. Dan ingatlah bahawa apa yang kita mahu melihat di sini adalah itulah yang menyebabkan UMNO dan Pakatan Harapan mereka sendiri mahu menguji kebolehan mereka dalam memastikan
pengundi ataupun bagaimanakah pengundi mengundi calon-calon mereka. Itulah sebabnya saya melihat 65% daripada calon pilihan raya, baik daripada kebanyakan parti politik di negeri Melaka yang bertanding, khususnya UMNO Barisan Nasional, mereka menyaut cabaran. 65% daripada pengundi muda di bawah 50 tahun, dan paling mengejutkan adalah seorang anak muda belia wanita daripada PKR, Farzana Hayani, pelajar diploma daripada Rembau Meskom, kemudian dia belajar di peringkat ijazah di UiTM Challenge. Dan persoalannya di sini bukan isu umur beliau, bukan isunya kualiti kompetensi beliau, tetapi kebangkitan anak muda, suara muda. Ingat bahawa pada Januari 2022, di mana secara langsung akan diwartakan 18 tahun ke atas anak muda boleh mengundi. Inilah sebenarnya detik yang ditunggu-tunggu oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Apa saja parti di Malaysia, mereka memancing undi, mereka menjinakkan, mereka menarik segala kekuatan yang digunakan menyantuni suara anak muda, dan inilah yang mereka mahukan, yang mana bukan sahaja melihat kepada kemenangan di Sungai Rambai itu kepada anak muda ini, termasuklah kepada Rim kita ada Pratas Kumar, kemudiannya kita ada juga kepada pemimpin muda di 32 tahun Muhammad Asri, yang menentang Ketua Menteri Melaka caretaker yang sekarang ada, yang Ahmad Muhammad Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Kemudiannya kita ada pemimpin MCA wanita yang muda 29 tahun, dan kita ada ramai lagi anak muda diketengahkan. Bagi saya sekarang ini, saya melihat isunya adalah dalam konteks kepimpinan yang sedia ada, parti politik yang paling dominan adalah UMNO Barisan Nasional, kemudiannya PKR, DAP dan Amanah. Tetapi PAS dan Bersatu, sebenarnya mereka cuba tanpa UMNO, mungkin mereka dalam kegusaran, dan mungkin saya jangkakan dalam analisa saya, Bersatu ini atau Perikatan Nasional mungkin sukar untuk mendapat kursi 2 atau 3. Okey, cuba. Saya. Okey, saya dah dapat pandangan Anwar terlebih dahulu sebelum saya pergi kepada Dr. Nazri. Daripada apa yang anda sebut, saya difahamkan bahawa untuk pilihan raya negeri Melaka kali ini, UMNO dikatakan meletakkan lebih 85% itu adalah merupakan muka-muka baru sebenarnya. Jadi apakah ini satu lagi langkah yang cukup positif yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional? Baik, saya sambut baik. Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada kepimpinan Presiden Parti. Bukan saja UMNO, Presiden Datuk Seri Zaid Hamidi, malahan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Pakatan Harapan, dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan siapa sahaja di Malaysia. Inilah kita sebut pemimpin berjiwa rakyat, pemimpin berjiwa besar, di mana mereka tidak lagi berpaksikan kepada kepimpinan legasi. Mereka-mereka yang berumur 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Kita malu dengan dunia apabila kepimpinan Malaysia dipimpini oleh kepimpinan politik yang terlalu lama. Kerana mereka inilah menyebabkan kucar kacirnya politik Malaysia. Sebab itu kita perlukan sentuhan anak muda. Tetapi anak muda yang bagaimana? Kita menghormati 18 tahun ke atas, tapi bukan anak muda yang 20 tahun, 23 tahun menjadi jemaah menteri, menjadi menteri. Tuan-tuan perlu ingat bahawasanya apabila jemaah, kalau 23 tahun menang pilihan raya, menjadi ahli parlimen, mereka dilantik sebagai menteri, mereka akan duduk mempengerusikan mesyuarat bersama KSN, KSU, SUB, pegawai PTD senior yang 60 tahun, 70 tahun, mungkin mereka yang JUSA C, JUSA A. Bagaimanakah sistem kita apabila kita mempunyai anak muda yang menjadi menteri dan jemaah menteri? Bukan saya pertikai apa, tapi bagi saya kita menyiapkan anak-anak muda ini supaya mereka menjadi anak yang berintegriti, generasi muda seperti mana yang dilakukan, diterima pandangan akan umbi oleh Presiden Parti, khususnya Tan Sri Datuk Seri Zaid Hamidi. Mereka mahu melihat, mereka mendengar, menyantuni pandangan akar umbi, mereka mendengar pandangan Tok Mat. Saya setuju dengan pengarah pilihan raya UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan, yang sebenarnya mahu melihat adakah apa sahaja agenda yang dilakukan, reform yang dilakukan di negeri Melaka. Hampir 85% pengundi dalam ataupun calon-calon yang dikemukakan di negeri Melaka dalam pilihan raya negeri Melaka ini adalah muka baru berintelektual. Tetapi saya mau sebut di sini, dalam kita memberikan ruang dan peluang pada anak muda, adakah kita telah membimbing mereka dari segi leadership, dari segi crisis management, dari segi interpersonal skill, dari segi kompetensi, dari segi soft skill?
Kita tidak mahu anak muda ditolak, mereka menjadi pemimpin sampai satu tahap mereka tak boleh memimpin negara ini, mereka tidak mempunyai dasawarsa, integriti, dan mereka tidak boleh membawa perubahan kepada negara ini. Saudara, saya setuju. Ya. Pandangan Dr. Nazri, apakah anda setuju dengan apa yang disebut oleh Anwar Fahmi? Ya, basically dengan muka-muka baru ni kan, saya ingat satu perombakan yang baik dilakukan kan oleh kedua-dua BN dan juga Pakatan Harapan kan. Untuk BN sendiri kan, dengan muka-muka baru begini, dia membantu dalam mengurangkan legasi yang sebelum, imej yang sebelum, yang telah mungkin terpalit dengan satu dua calon di sini kan, dan mengukuhkan semula BN khasnya. Kita lihat kan budaya lompat parti dah begitu membara, dan diharapkan dengan pelantikan adun-adun yang baru yang lebih muda kan, lebih berintegriti daripada situ kan. Dan kalau mereka menang nanti, diharapkan masing-masing berasaskan kepada parti masing-masing berbanding melompat dan sebagainya akan menyebabkan pertukaran. Kita lihat tahun lepas berlaku disebabkan lompat parti kan, tahun ini juga berlaku disebabkan beberapa yang lompat parti kan, di mana parti disiplin itu bermasalah kan, walaupun bertanding di atas tiket parti kan. Dan ya, tentu sekali muda, wanita antaranya kan, boleh kita faham kan representasi pada hari ini kan. Kalau kita lihat antara isu besar dalam politik Malaysia adalah pemimpin yang lama kan. Kalau kita katakan contoh calon PM pada hari ini kan, kesemuanya atas 60 tahun kan, begitu tua kan. Kalau dibandingkan dengan negara-negara jiran kan, semakin muda kan. Obama pun semasa mula menjadi presiden umurnya 40-an kan, Perdana Menteri New Zealand 30-an kan. Jadi dengan muka-muka baru ni diharapkan bukan sekadar politiknya lebih segar, tapi idea juga segar kan, dan lebih merefleksi kepada keputusan bawahan. Apatah lagi kita pada kali ini bergerak ke arah undi 18 kan. Jadi kemunculan calon-calon baru, idea-idea baru kan, memikirkan. Doktor, kalau boleh saya tambah sikit, Doktor. Boleh saya tambah? Okey, baik Doktor, terima kasih. Dan saya melihat, saya setuju dengan Dr. Nazri yang sangat-sangat lestari. Baik, yang pertama Tuan, saya nak beritahu Tuan, apakah sudah jadi dengan sistem kepimpinan di Malaysia? Ini walaupun pahit, kita perlu telan. Pahit itu ubat, manis, ngomong-ngomong kosong itu adalah racun sebenarnya. Tuan-tuan dan puan, saya mau sebut di sini bahawa corruption, kita melihat corruption berlaku di mana-mana saja, sebab mana-mana organisasi kepimpinan yang terlalu lama, tidak kiralah Pakatan Harapan ke Barisan Nasional, kalau mereka terlalu lama memimpin Malaysia, baik kerajaan negeri Melaka, maka potensi tendensi untuk korup itu, salah guna kuasa itu ada dalam semua sistem. Ini diperlakukan oleh Tan Sri Datuk Seri Abdul Hamid Badur selaku Inspektor Jeneral Polis Bukit Aman. Begitu juga Datuk Ayub Han Maidi PC menyatakan rasuah berluasa di kalangan pemimpin negara. Saudara, suka tidak suka, yang bercakap juga mantan Ketua SPRM, iaitu Ketua Suruhanjaya SPRM, Datuk Muhammad Syukri Abdul, menyatakan bagaimana kritikalnya rasuah dalam kepimpinan dalam negara. Sebab itulah saya setuju dengan Dr. Nazri. Sudah sampai masanya scholars, profesor, think tank, rakyat, anak muda, taniah, anak muda bangkit, kita reform rasuah dalam Malaysia. Okey, sesuatu yang menarik dan penting juga. Saya dah dapat pandangan Dr. Nazri sebelum saya kongsikan bersama dengan saudara Anwar Fahmi. Apa yang berlaku ini bukan lagi rahsia sebenarnya. Perebutan kerusi dalam pilihan raya negeri kali ini berlaku di antara parti-parti yang melibatkan parti-parti yang didominasi oleh orang-orang Bumiputera ataupun lebih tepat lagi orang Melayu. Tetapi kalau kita lihat DAP sebagai satu parti yang mewakili kaum Cina khususnya, mereka begitu berdiam diri, seolah-olah mereka diam berisi, diam berstrategi. Sebenarnya, setuju ataupun tidak? Apakah ini akan memberi kelebihan kepada DAP? Dr. Nazri. Kalau kita lihat kan, kerusi yang diberikan kepada DAP je 8 dan DAP menang besar ke 88 tu. Jadi mana-mana kalau berlaku pertukaran kerajaan ataupun ada persaingan baru dengan persaingan daripada BN pada hari ini, daripada gerakan kan, saya rasa status quo akan kekal. Apatah lagi pada hari ini kan, masyarakat bukan Melayu masih lagi cautious kan, berhati-hati dengan Perikatan Nasional kan. Jadi berbanding dengan BN kan, dengan sejarah yang agak panjang kan. Jadi saya fikir apa pun yang berlaku, pilihan raya ataupun
tidak kan, fungsi yang 8 ni memang agak sukar parti-parti lain untuk ganggu lah ataupun untuk dapatkan, sebab majoriti yang sangat-sangat besar. Jadi hal itu menyebabkan sedikit sebanyak menjawab kenapa DAP agak berdiam diri, dan malah saya fikir DAP juga ada reserve kan dengan pertukaran pentadbiran pada kali ini, dan juga pencalonan kan, di mana isu besar dalam Pakatan Harapan, 2 calon yang melompat daripada UMNO kan dicalonkan sebagai wakil PKR dan juga amanah kan, sebab kalau bicara mungkin akan nampak ketidaksepaduan, perpecahan dalam Pakatan Harapan. Jadi lebih baik diamlah, apatah lagi kepada DAP kemungkinan besar masih lagi status quo. Okey, satu lagi isu ini pun saya nak dapatkan pandangan daripada Tuan Anwar Fahmi lah. Barangkali Tuan, kalau kita lihat kerusi Tanjung Bidara, ini pertembungan yang menarik dikatakan ataupun disebut sebagai Battle of the Giants. Saya tak tahulah sama ada tepat ataupun tidak. Pertembungan di antara Datuk Seri Abdul Rauf bertemu ataupun bersaing dengan Datuk Mas Ermianti. Pandangan anda, apakah ini boleh kita anggap sebagai saingan Battle of the Giant? Baik Tuan, di Don N2 itu, Tanjung Bidara, kita melihat di mana sebenarnya memang pertarungan yang sengit, tetapi sebenarnya kita ada lagi tempat lain. Tapi kita menurus kepada Yang Berhormat ataupun Datuk Seri Abdul Rauf Yusof dan juga kepada Datuk Seri mungkin Mas Emirianti. Emirianti. Jadi apa yang kita melihat di sini, sebenarnya kita maklum bahawa dua-dua pihak ini mempunyai kekuatan, tetapi persoalannya timbul mengapa yang Abdul Rauf Yusof memilih Tanjung Bidara, begitu juga mengapa Mas Emirianti tampil di situ. Tapi bagi saya sudah pasti itu adalah kubu kuat Barisan Nasional, dan saya melihat sudah pasti kemenangan itu condong kepada Abdul Rauf Yusof, dan kemungkinan beliau antara orang yang menjadi tulang belakang, seperti mana YB Idris Harun telah menyatakan sebelum ini bahawa two lion in a mountain. Jadi kemenangan yang diharapkan, kemenangan yang mesti bermaruah untuk UMNO untuk mempertahankan. Tetapi walaupun itu kenyataan yang sangat-sangat tragis dan sensitif bagi saya secara peribadi, beliau menyebut Abdul Rauf Yusof menyebut yang mana 1 minit pun beliau tidak akan benarkan DAP untuk memimpin negeri Melaka. Itu pandangan beliau, tetapi bagi saya berbeza. Saya mahu semua masyarakat mempunyai hak, dan tidak ada salah dan dosanya DAP, UMNO, BN Perikatan atau PAS. Yang berdosa, yang salah, yang korup adalah individu dan wakil rakyat, bukannya parti politik. Baik, sebab itu saya melihat pada Mas Emirianti ini, saya melihat beliau sebenarnya mempunyai penolakan yang besar di Masjid Tanah. Dahulu UMNO dipulaukan, Barisan Nasional dipulaukan, di mana beliau melompat kepada Bersatu, dan ini menjadikan dendam kesumat pengundi-pengundi yang menunggu saat untuk mencabar Mas Emirianti. Tapi itu pandangan peribadi saya. Kita tunggu dan lihat apa kesudahannya. Kun fayakun. Okey, cuba kita berkongsi pandangan pula dengan Dr. Nazri. Parti Bumiputra Perkasa Malaysia, Putra, turut meletakkan calon dalam pilihan negeri Melaka ini. Ini sesuatu yang menarik juga. Ada juga yang mengatakan bahawa mungkin kemasukan mereka hanyalah untuk kacau daun. Mungkin dari segi penerimaan pengundi-pengundi mereka tidak begitu mengenali Putra sebenarnya. Mungkin mereka lebih kenal Datuk Ibrahim Ali. Tapi pandangan doktor, apakah ianya akan memberi impak ataupun hanya sekadar untuk meletakkan calon saja bagi Parti Putra ini? Ya, bagi saya Parti Putra lebih kepada nak menguji kekuatan kan, test the water, ambil pengalaman dalam persaingan pilihan raya yang sangat kurang bagi parti itu. Saya tak jangka akan dapat tarik undi banyak, mungkin sekadar puluhan atau beberapa ratus saja. Itu pun agak sukar sebenarnya kan. Jadi bukan perkara yang signifikan lah, tapi bagaimanapun ialah perlu ada pengalaman kan, peluang dan sebagainya, walaupun peluang itu kurang kan. Kalau boleh saya ulas sikit untuk Tanjung Bidara tadi yang dikatakan pertandingan di antara dua gergasi kan dalam politik negeri di Melaka kan, di antara Speaker Dewan iaitu Yang Berhormat Rauf dan juga
Mas Riyati kan, yang menang sebelum ni dengan tiket BN di Masjid Tanah kan. Jadi menguji sebenarnya sentimen orang UMNO BN yang sebelum ini bersama di tingkat parlimen bersama YB Mas Riyati sama ada nak berterusan atas faktor personality dengan menyokong Mas YB Mas Riyati ataupun atas faktor parti kan, sebab kita lihat dalam persaingan ni ada beberapa faktor kan, calon, faktor parti dan juga isu semasa antaranya kan. Jadi pengundi BN ni kan memainkan peranan besar kan, dalam persaingan kali ini di antara kedua-dua yang dikatakan gergasi dalam politik negeri kan. Namun masih lagi saya ingat saya lihat kelebihan kepada speaker mungkin kan, kepada YB Rauf berbanding Mas Riyati, cuma masih lagi bersatu kan, ada dengan kedudukan sebagai ahli parlimen, dengan kedudukan di persekutuan, saya ingat boleh memberi cabaran yang sengit kan. Peluang tu masih terbuka lah, dan cuma bagi saya kuasaan tumpuannya tidak semata-mata di parlimen di kawasan DUN tersebut saja kan. Kalau kita lihat dalam 28 kursi tu 8 kursi yang pernah disandang oleh DAP sebelum ini tu, saya ingat itu agak sukar lah untuk mana-mana parti. Tapi kalau nak kata kursi-kursi utama bukan sekadar di Tanjung Bidara kan, tapi di semua sebenarnya kursi majoriti Melayu dan juga kawasan campuran sebenarnya kan, yang sangat contested lah, kompetitif keadaannya kan. Kalau kita lihat juga kebanyakannya undi tidak lebih 1,000 kan. Jadi masing-masing masih ada peluang dengan faktor yang pelbagai, dan Mas Riyati sendiri sebagai tokoh lama mungkin boleh menggunakan faktor personality, jaringan yang telah beliau buat selama ini untuk mengalahkan dan memberi saingan yang sangat sengit kepada Abdul Rauf, calon baru di situ walaupun orang lama sebenarnya di Tanjung Bidara dan juga politik Melaka. Okey, Anwar Fahmi, ini pun satu lagi perkara yang saya nak dapatkan pandangan anda sebenarnya. Ramai yang berpandangan dan berpendapat bahawa mungkin dalam pilihan raya negeri Melaka kali ini jumlah calon-calon bebas mungkin akan meningkat, dan the latest kita pun tahu antara tokoh seperti Datuk Nur Hizam Hassan Bakti misalnya sudah pun mengesahkan bahawa dia akan bertanding dalam PRN kali ini sebagai calon bebas. Jadi apa jangkaan anda bila kita sentuh tentang calon-calon bebas ini? Apakah mereka juga sebenarnya ada peluang-peluang tertentu untuk mengejutkan dalam pilihan raya negeri Melaka kali ini? Baik, Tuan, itu satu soalan yang baik. Sebenarnya kita mahu mendidik rakyat Malaysia, pengundi khususnya Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Karazan, Portugis asli untuk berfikir di luar kotak pemikiran dasar. Sebab kita tahu Barisan Nasional, baik Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, mereka akan mengambil calon yang mereka memilih berdasarkan kepada kehendak mereka, yang mana bersandarkan di antara mutual understanding. Tetapi kita di Malaysia jarang memberikan ruang dan peluang. Ini baru sekarang timbul selepas desakan demi desakan diberikan, paluan demi paluan, gompang-gompang dicanangkan kepada presiden-presiden parti, BN, PH dan apa saja parti bersatu, barulah mereka buka mata. Jadi saya minta jasa baik pengundi-pengundi Malaysia, baik PRU ke-15, kita mesti mempunyai kekuatan, bukan melihat kepada calon parti politik saja, kita melihat kepada integriti individu. Kalau mereka itu sebenarnya kerana Pakatan tidak mahu memberi ruang dan peluang, BN tidak mahu memberikan ruang dan peluang, Bersatu tidak mahu berikan ruang dan peluang kepada scholars, profesor, pencen, mungkin kepada sarjana, entrepreneur, kepada businessman, kepada think tank, mereka yang berkarisma, berintelektual, mereka yang kompeten, tidak ada ruang. Maka timbullah, termasuklah YB yang kita kata lompat parti itu, Nurizam Bakti, Hassan Bakti, di mana beliau sendiri terkapai-kapai dalam kelemasan mencari ruang dan peluang, mahu melihat adakah Allah Ta'ala berikan ruang. Tapi itulah saya minta kepada rakyat Malaysia pengundi, kita mesti melihat kepada siapa calon itu. Kalau dalam BN calon itu berintegriti, beraccountability, berkarisma, lantik dia, pilih dia. Kalau kita tengok dalam Pakatan Harapan, DAP, dalam PAS, dalam apa saja parti pun, dalam PKR, mereka berintegriti, mereka beramanah, berkarisma, pilih mereka. Dan calon bebas, jangan lupa, calon bebas kita perlu wadah perjuangan. Rakyat Malaysia mesti mata. Kita sudah sampai satu masa ataupun satu senario politik di mana pada hari ini kita bukan pandang parti politik saja, kita melihat kepada integriti. Sebab
kebanyakan parti politik di Malaysia terpalit dengan amalan rasuah dan salah guna kuasa. Sebab itulah saya pegang pada prinsip Inspektor Jeneral Polis dan juga Datuk Ayub Khan Maidin Pichen beliau kata, anda sebagai rakyat, sebagai pundi, anda perlu ubah pemimpin yang korup salah guna kuasa. Kalau tidak, sampai bila pun Malaysia akan ke belakang, mundur dipenuhi dengan kepimpinan yang berpaut kepada rasuah dan salah guna kuasa. Rakyat Malaysia kembali undi calon bebas yang berintegriti, bermaruah, berkarisma. Okey, Dr. Nazri, pandangan anda juga daripada barisan calon-calon seperti apa yang telah pun dipaparkan di media khususnya. Siapa yang anda melihat? Apakah ada lagi sesuatu yang menarik sebenarnya daripada sinaran calon-calon yang dikemukakan oleh parti-parti yang akan bertanding nanti dalam pilihan raya negeri ini? Ya, tentu sekali ada beberapa kawasan sengit kan yang bukan kawasan majoriti Cina lah yang dikuasai oleh DAP pada sebelum ini, dan mungkin akan status quo akan kekal walaupun dijangka keseluruhannya di mana-mana kawasan termasuk kawasan majoriti Cina undinya akan turun lah kan, sebabkan ramai pengundi pada hari ini sebenarnya lesu dengan perubahan politik dan yang pada mereka sebenarnya tidak banyak mengubah pada hari ini kan. Kita mengalami bukan sekadar kelesuan pertukaran politik tapi juga kelesuan ideologi kan. Berbalik kepada tempat-tempat tadi, selain daripada Tanjung Bidara, di Lendu juga, iaitu penyandang bekas penyandang MB pada ketika ini, iaitu Datuk Seri Utama Sulaiman Makli kan. Tempat kompetitif, jumlah tidak lebih 1,000, tapi kelebihan kepada beliau sebagai penyandang dan juga berdasarkan rekod sebelum ini. Di Dun Asahan bekas MB sebelum ini, iaitu Datuk Seri Idris Harun, kompetitif tapi juga berkelebihan. Cuma masalah Idris Harun dan juga seorang lagi adun yang melompat adalah mungkin akan backfire kan, walaupun kedua-dua calon tersebut yang dipilih kembali yang melompat kepada PKR dan juga Amanah, walaupun adalah calon boleh menang semasa mereka bertanding untuk Barisan Nasional, tapi mungkin boleh backfire kepada PKR dan juga Amanah, di mana ialah orang pada hari ini sangat sensitif dengan calon yang melompat kan, di mana mungkin kemudian akan boikot ataupun akan memberi undi pengajaran kepada calon-calon yang sebegini. So walaupun atas kertas nampaknya kedua-dua calon ini adalah calon boleh menang kepada PKR dan juga Amanah, tapi realitinya pada 20 hari bulan nanti kita tak tahu kan, mungkin akan ada itulah backfire di tingkat pengundi, sebab pada hari ini orang memang sangat sensitif dengan pelompat parti kan, dan kesan itu juga dah dirasai pada hari ini. Banyak public uproar dengan izin kan, orang perlu kesal, orang ramai melihat ketidaksepaduan ideologi dan parti disiplin di mana pelompat parti pun diambil semula kan oleh pihak-pihak lawan, dan ada pula kategori kan, katak 1, katak 2 dan sebagainya kan. Jadi bermasalah daripada sudut persaingan dan juga ideologi, dan pada akhirnya sebagaimana kata Profesor Edmund Terence Gomez kan, pilihan raya sebagaimana pilihan raya 2018 itu bukannya, dan juga keputusan yang ada bukannya pertukaran rejim ataupun pertukaran kerajaan, tapi lebih kepada persaingan di antara elit kan, yang berbeza-beza kepentingan berbanding bersifat ideologi sebenarnya. So kalau saya nak kaitkan sedikit lah pada pihak 2018, kalau Datuk Seri Anwar ada tidak berada di dalam penjara, saya ingat perkara yang sama berlaku. Apa beza langkah yang diambil oleh Pakatan Harapan untuk menyerap Bersatu dengan melantik Mahathir sebagai calon Perdana Menteri dengan mengambil semula Idris Harun bekas MB Melaka pada hari ini, dan apa jaminan lompat parti kan, kestabilan politik ini yang ada pada hari ini dapat ditambah baik kan. Okey, Anwar Fahmi, sesuatu yang menarik jugalah kalau kita lihat kepada pilihan raya negeri Melaka kali ini. Kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 dan dikatakan bahawa satu SOP yang cukup ketat sebenarnya akan dikenakan, tidak dibenarkan berkempen ataupun mengadakan perhimpunan dan sebagainya. Jadi apakah ini juga sebenarnya memberi tekanan juga kepada parti-parti yang bertanding mematuhi SOP yang akan dikeluarkan esok oleh Suruhanjaya Pilihan Raya? Dan apakah Anwar Fahmi merasakan bahawa apa lagi sos yang akan digunakan oleh parti-parti politik yang bertanding nanti dalam usaha untuk mendekati parti mereka dengan pengundi?
Baik Tuan, ini soalan yang baik sebab kita melihat siapakah yang sedang bersiap siaga sekarang ni dalam persoalan pandemik COVID-19. Kita melihat Korea Selatan, kita melihat kepada Amerika, kita melihat kepada Singapura, kita melihat pada Mongolia, antara negara yang menggunakan sistem online ataupun sistem pilihan raya secara menggunakan teknologi atau Internet of Things. Ya. Tetapi Malaysia daripada SPR, daripada agensi-agensi kita belum bersiap siaga sepenuhnya. Jadi salah siapa? Adakah rakyat tidak angkat isu ini kepada kerajaan? Adakah scholars, profesor tidak memberi cadangan dan pandangan? Saya sendiri banyak kali telah mengangkat kepada kepimpinan kerajaan, kepada pihak atasan agensi berkuasa. Saya memberi pandangan kepada SPR. Saya menyatakan kita perlu e-voting, kita perlu bersiap siaga dengan kempen-kempen secara online. Ini dilakukan di negara-negara maju. Kenapa Malaysia mereka tidak mahu bersiap siaga ataupun mereka mengikuti satu pendekatan? Sebab itulah di antara kepimpinan sekarang saya melihat walaupun pihak MKN, KKM, pihak berkuasa PDRM Bukit Aman ataupun ketua CPO Johor telah memberikan teguran, dan saya sendiri membuat laporan polis untuk menyatakan bahawa SOP mesti kita jaga kerana ini bukan cerita makan 2 biji Panadol boleh hilang COVID. Sampai stage 5 ada ramai yang meninggal, scholars, profesor, think tank, rakyat, pemimpin politik. Setiap hari dalam Twitter, Facebook ramai orang meninggal. Kita tidak tahu siapakah dan giliran siapa selepas ini. Ingatlah bahawa COVID itu benar, tapi ikut SOP. Sebab itu saya kata, anda orang politik, anda memikirkan kemenangan tapi anda lupa tentang nyawa rakyat dan nyawa anda. Ingatlah, saya setuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga beberapa pemimpin termasuklah Datuk Zahid Hamidi dan pemimpin-pemimpin yang ada dalam negara ini, yang mana mereka akur, mereka setuju. Tapi ada 1-2 pemimpin yang ungkal, yang dangkal. Itulah saya puji PDRM, polis dan masyarakat berpisah tiada. Saya puji polis di Diraja Malaysia kerana mereka mengadakan sekatan jalan raya, mereka dengan URB, MPV, mereka dengan pasukan mereka menjalankan. Jadi saya minta kepada rakyat dan semua pemimpin-pemimpin politik, ingatlah, bukan anda mencari kejayaan saja selepas 20 hari bulan diumumkan oleh SPR kemenangannya, tapi ingat, nyawa kita penting. Kita belajar daripada Sabah, kita belajar daripada apa yang berlaku di Sarawak, ditangguhkan, diisytiharkan darurat supaya untuk mengelakkan COVID. Dan ingat, semua orang termasuk pemimpin dah mula lalai untuk melihat statistik data setiap hari yang dikeluarkan oleh KKM. Datuk Hisham pun sekarang kita dah tak dengar ada suara dia. Sebab apa? Orang fokus tentang pilihan raya. Semua orang fikir bagaimana nak lolos, bagaimana nak masuk Melaka, bagaimana nak masuk border Melaka, bagaimana nak turun badan, bagaimana nak kempen. Tapi mereka lupa. Gunakan media baru, gunakan teknologi. Sebab industri 4.0 ni sebelum COVID dah dideklar untuk makluman tuan-tuan dan puan, sebenarnya industri 5.0 atau 4.0 dalam peringkat institusi pengayaan tinggi, dalam organisasi federal, state, local government, dalam GLC company memang telah digazetkan lebih awal sebelum COVID-19. Tetapi selepas berlaku COVID, saya nampak banyak fokus diberikan kepada COVID, tetapi teknologi kita lupa dan kita tidak berani untuk bergerak, untuk berubah. Allah takkan ubah nasib satu kaum, melainkan kaum itu ubah nasibnya sendiri. Ya, Okey, apa yang ingin saya persoalkan bersama dengan Dr. Nazri. Kalau kita dengar daripada apa yang disebut oleh Anwar Fahmi tadi, memang ianya merupakan intipati yang cukup penting sebenarnya. Tetapi kadang-kadang untuk mengawal situasi bukanlah mudah sebenarnya, Dr. Nazri. Kadang-kadang kita menjadi terlalu terpengaruh dengan parti-parti politik. Kita dah biasa dengan kempen-kempen, ceramah-ceramah politik dan sebagainya. Jadi, apakah Dr. Nazri berpandangan dan berpendapat bahawa disebabkan oleh SOP yang ketat seperti apa yang Anwar Fahmi sokong tadi, mungkin dari segi kemeriahan pilihan raya negeri itu mungkin akan menurun sedikit? Ya, kita dalam dilema kan, dalam polisi awam kan, antaranya kita kena imbang antara kepentingan kesihatan dan juga keselamatan kan dalam konteks pilihan raya pada kali ini. Tapi dibenarkan kalau kita lihat kitab dari Pertuan Agong kan, kenapa dibenarkan dalam konteks PRN di Sarawak bila diminta untuk dibubarkan, ditamatkan darurat, di mana kita nak benarkan demokrasi itu berlangsung. Dan sebagaimana hujahan saya sebelum ini kan, antara kelebihan mengada PRN walaupun risikonya agak besar, dalam masa yang sama kita juga perlu lihat kan keberkesanan vaksin yang ada pada hari ini. Kita tak boleh nak bandingkan PRN Melaka dengan PRN Sabah yang telah
tahun lepas kan, tanpa vaksin dan sebagainya. Seboleh-bolehnya kita ni elak kan. Tapi sampai bila kan. Dan pada ini telah pun diputuskan oleh PYT Melaka, oleh DUN sebelum itu dan oleh SPR kan. Jadi kita cubalah kan. Tapi itulah, dalam masa yang sama jangan digunakan politik COVID ni pula dipolitikkan dalam menghalang persaingan yang baik kan. Sebab banyak tempat orang boleh berkumpul, di pasar pun orang boleh berkumpul, pasar pagi, pasar basah pun boleh berkumpul, tengok wayang pun dah boleh pada hari ni kan. Jadi kalau boleh dibenarkan, bukannya secara mutlak lah tak dibenarkan terus kan. Saya lebih suka kita benarkan tapi dengan skala yang kecil dan sebagainya, supaya yalah, walaupun zaman hybrid pada hari ni kan, fizikal dan sebagainya. Kalau kita lihat contohnya pada PRU 2018 kan, orang yang mengunjung Kebun Padang rapat umum lebih sikit jumlahnya berbanding melalui FB Live kan. Jadi kita jangkakan pada PRN pada kali ini bermula pada esok hari selepas penamaan calon, kempen dalam sosial media khasnya dalam FB Live akan rancak. Tetapi kalau dapat diselitkan lagi lah sebagai kata tuan moderator kan, sedikit sebanyak bagi saya rancakan itu terganggu sedikit sebanyak lah kan. Tapi itulah satu perkara yang mungkin terpaksa kita kompromikan disebabkan risiko kesihatan kan, antaranya. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, tak banyak masa yang tinggal. Tapi saya nak dapat pandangan Anwar Fahmi. Ini pun dibangkitkan kepada saya sebentar tadi. Langkah yang diambil oleh Barisan Nasional Anwar Fahmi meletakkan 3 calon yang telah pun kalah dalam PRU yang lalu, iaitu Lim Ban Hong Kelebang, Ko Chin Han di Bemban dan Abdul Razak Abdul Rahman di Teluk Mas. Jadi pandangan Tuan Anwar, apakah ini satu langkah yang mungkin tidak perlu, dan macam kita sebut tadi, kita perlukan muka-muka baru. Jadi kenapa mengekalkan juga 3 calon yang telah pun kalah dalam PRU yang lalu? Baik, saya melihat tindakan sebenarnya apa yang berlaku dalam pilihan raya khususnya UMNO Barisan Nasional, Presiden Parti Datuk Seri Zahid Hamidi dan pimpinan parti, mereka mahu melihat pelbagai kemungkinan. Yang pertama, meletakkan anak muda. Ya, PKR pun letak 21 tahun. Tak apa, kita jangan fikir positif, fikir negatif, mesti visualization positif. Begitu juga mereka meletakkan 3 adun yang pernah tewas. Dan kenapa? Sebab prinsip kepimpinan Presiden Parti, kemungkinan mereka mahu melihat dari segi daya saing ataupun relevan atau tidak selepas ini. Maknanya mereka melihat juga apa yang berlaku dalam konteks sekarang ini, di mana Pakatan Harapan, saya nak sebut sebenarnya Pakatan Harapan 2018, gandingan Tun Mahathir Mohamad, gandingan Tan Sri Muhyiddin Yassin, gandingan Lee Kin Chiang, Lim Guang Eng, gandingan Mak Sabu, gandingan Datuk Seri Anwar Ibrahim, lawan tetap lawan katanya. Maka full swing, Melayu sebahagiannya condong daripada menyokong kuat Tun Mahathir telah menyeberang. Orang India Cina memang support kepada Pakatan Harapan, maka kemenangan itu bersaksikan kepada kemenangan Pakatan Harapan. Ya, baik, kita melihat sekarang ini senario sudah berubah. Sebab itu kemungkinan Datuk Zahid Hamidi dan juga pimpinan parti politik melihat mungkin mereka mahu meletakkan orang-orang yang sebenarnya dahulu tewas, dan mereka mahu menilai semula adakah suasana sokongan rakyat akan pengundi negeri Melaka akan memberi ruang dan peluang kepada calon MCA MIC, ataupun kita melihat MCA MIC antara parti yang saya melihat sekarang ni, minta maaf saya sebut, memang dari segi analisa saya memang parti itu sangat lemah. Ya, sebab orang Cina dah beralih kepada DAP sepenuhnya. Kemudiannya orang India dah pergi juga kepada PKR, dan di sinilah dilema besar bagi MCA dan cabaran besar kepada MIC. Tapi apapun, pimpinan Barisan Nasional mahu melihat di mana kredibiliti ataupun ruang dan peluang untuk mereka melihat daripada senario politik sekarang sudah berbeza, dan sebab itulah anak muda diberikan ruang, dan 3 calon adun yang pernah tewas dilihat. Dan apapun saya menyatakan dalam suasana ini, harapan saya kepada rakyat Malaysia dan pengundi adalah kita mesti memilih bukannya parti politik tetapi individu yang berintegriti, beraccountability dan sebenarnya berkarisma, kompeten, mereka yang boleh membawa perubahan kepada negara ini. Bukannya kita hanya melihat kepada isu-isu persoalan yang ditinggalkan
menimbulkan sama ada calon itu tewas atau tidak. Sebab dahulu kita melihat kenapa 2018 BN dan Parti Keramat UMNO ini, Barisan Nasional 60 tahun lebih menjadi kerajaan dan mereka rebah tewas dalam pertaruhan khususnya pilihan raya kepada Pakatan Harapan kerana skandal rasuah, salah guna kuasa, isu-isu berkaitan dengan macam-macam isu lah, kita tahu perkara itu, dan itu menyebabkan perception, hipotesis, paradigm telah ditanamkan dalam minda kerangka rujukan rakyat dan setiap pengundi Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak, Kelantan, Provinsi Asli, sehingga mereka membuat reform rebahnya. Tapi sekarang Datuk Zahid Amini dan juga termasuklah Bersatu, mungkin juga PAS dan apa-apa parti termasuk Pakatan Harapan, DAP, PKR, mereka mahu melihat adakah suasana 2018 akan berlaku pada 20 hari bulan 11 2021. Kita tunggu dan lihat, kun fayakun. Baik, tinggal lebih kurang 2 minit saja lagi. Jadi saya percaya mungkin Dr. Nazrin juga ada kata-kata yang ingin disampaikan sebelum kita berpisah dari udara. Dan saya juga nak lontarkan persoalan ini sepantas-pantasnya kepada Dr. Nazrin. Barangkali doktor juga ada menyebut bahawa apa yang akan berlaku dalam pilihan negeri Melaka ini juga kesannya mungkin akan kita lihat juga berlaku dalam pilihan negeri Sarawak juga nanti. Itu disebut-sebut juga oleh pemerhati-pemerhati politik. Tapi mungkin Dr. Nazrin ada pandangan tersendiri di penghujung ruang bicara ini. Ya, saya ingat kebanyakan hujan telah saya bangkitkan. Implikasi Melaka berbanding PRN Sarawak, saya ingat lebih kepada PRU yang akan datang. Apakah kerjasama semasa di persekutuan itu akan dikekalkan ataupun sebaliknya, kan? Tiada rakan ataupun kawan yang rakan ataupun musuh yang kekal, kan? Yang kekal adalah kepentingan. Kawan hari ini, musuh esok. Kita pun dah tengok apa yang berlaku, dan musuh esok mungkin akan jadi kawan pula sebaliknya. Dan hubungan BN dan juga BN pada hari ini adalah rakan seteru, kan? Bukan je rakan taulan. Tapi dalam masa yang ada setahun setengah nanti mungkin keadaannya berubah. Cuma beratnya pada ketika ini nampaknya perseteruan tu lebih besar berbanding persahabatan ataupun kerakanan, kan? Kerana kita lihat dalam pentingan itu, kalau boleh kita bahagikan, mungkin ada 3 peringkat individu, peringkat kelompok dan juga peringkat parti, kan? Dan 3 peringkat ni kena kuat. Kalau satu bermasalah, sebab pada ketika ini masalah BN dan PN adalah di peringkat individu. Daripada segi ideologi dan sebagainya sama. Dan bagi saya menjelang PRU yang ke-15 akan makin jelas lagi pertembungan yang ada. Dan bagi saya memang refleksi Melaka ni merefleksi lah daripada sudut parti gabungan, daripada sudut Chancellor dan sebagainya tu mungkin berbeza, tapi daripada sudut parti gabungan saya rasa akan merefleksi pada PRU yang ke-15 yang status quo yang ada pada ketika ini. Dan juga bagi saya satu yang saya agak kurang optimis sikit adalah kesuraman yang ada lah, disebabkan begitu mudah elit-elit dalam parti berkompromi dan berkorban prinsip dan mungkin juga ideologi. Kita lihat contohnya, kan, bagaimana, minta maaf saya sedikit teguran lah kepada Pakatan Harapan, kan, sanggup mengorbankan parti muda, kan, untuk mewujudkan sebuah pembangkang yang bersatu dan berkompromi rentas ideologi, rentas parti menerima pelompat, kan. Dan perkara ini mungkin dalam jangka masa pendek memberi kelebihan kepada PKR dengan populariti yang ada kepada dua-dua calon tadi, tapi pada jangka masa panjang dia akan menyebabkan kelusuan ideologi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu minit. Satu minit. Jadi saya melihat begini, dalam konteks kepimpinan yang dinamika di Malaysia, Pakatan Harapan tidak boleh dipersalahkan. Jadi bagi saya kiralah BN ke UMNO ke PKR Bersatu. Yang jadi isunya lompat parti, kita melihat mereka melompat adakah menolak rasuah, salah guna kuasa, kleptokrat apa. Kalau dia lompat kerana integriti, memperjuangkan bangsa, negara dan kaum ini, kita mahu mereka lompat dengan keimanan, dengan kebenaran. Tetapi kalau mereka lompat untuk menjatuhkan satu kerajaan, mereka menzalikan sistem. Sebab itulah saya mengatakan di sini. Itu saja pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Anwar Fahmi. Kita pun terpaksa melompat sekarang ini kerana masa begitu suntuk. Terima kasih kepada Anwar Fahmi. Terima kasih kepada Dr. Nazri, dan kita juga memohon maaf sebenarnya kepada Datuk Wira Osman Mohamad. Dia cuba untuk memberi pandangan dan juga pendapat, tapi sayang sekali signal yang kita terima tidak begitu jelas. Jadi mungkin di masa yang akan datang kita akan cuba mendapatkan pandangan daripada Datuk Wira Osman Mohamad, iaitu mantan speaker
Dewan Undangan Negeri Melaka. Jadi terima kasih kepada anda semua yang menunjukkan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Ruang Bicara dari masa ke semasa. Assalamualaikum.